Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Asri dan kalau ini adalah kali pertama korang datang ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe di bawah supaya korang tak terlepas konten-konten terbaru yang aku akan upload ke dalam channel ni. Alright, so seperti yang dijanjikan, aku ada tweet beberapa hari yang lepas. Aku buat poll. Aku compare antara Nike Zoom Pegasus Turbo 2 dengan Nike Zoom Fly 3. Yang mana satu yang aku patut buat review, sebab dua ni adalah antara model yang terbaru, tak terbaru actually lah, tahun lepas baru keluar. Dan rata-rata daripada korang, tak ramai pun sebenarnya yang vote, tapi feedback sentiasa dihargai. So aku akan ulas sedikit berkenaan dengan kasut Nike Zoom Pegasus Turbo 2. So Nike Zoom Pegasus Turbo 2, aku beli ni dengan duit aku sendiri. Aku tak dibayar oleh sesiapa untuk buat review. Sebarang pandangan dan juga pendapat yang aku akan utarakan dalam video ni adalah pendapat peribadi aku. Dan untuk pengetahuan korang, aku beli kasut Turbo 2 ni dekat JD. Masa tu offer aku dapat price yang agak elok lah, RM375. Tapi actually kalau retail untuk Pegasus Turbo 2 yang baru RM725. So actually dari segi harga aku rasa ia agak mahal lah. Tapi kebelakangan ni korang boleh dapat actually dengan harga-harga yang murah, even up to 50% discount. Dan aku jangkakan Pegasus Turbo mungkin akan dijual pada harga yang lebih murah, memandangkan ada ura-ura yang mengatakan Nike akan discontinue model turbo untuk model Tempo Next Percent diorang. Pertama sekali, Pegasus Turbo 2 sebenarnya cuma kemas kini untuk model turbo. Dia masih menggunakan tapak yang sama kalau nak dibandingkan dengan turbo version 1. So tapak yang sama, cuma dia ubah sikit, especially dekat bahagian upper. Kerana bagi aku ada dua pasang turbo version 1. The only complaint yang aku ada untuk kasut tu is dia punya upper material tu sangat tebal, so tak selesa, and actually macam tak ada tujuan yang spesifik. So apa yang Nike come up with untuk second edition ni, diorang dah nipiskan upper material, so mengurangkan lagi berat kasut ni dan juga menambahkan pengudaraan, so more breathable upper. So kalau korang tengok dia punya upper material this time, aku tak sure apa nama mesh yang Nike gunakan, tapi actually very thin and very breathable, cukup selesa untuk distance yang panjang, dan aku tak rasa dia akan menyerap terlalu banyak peluh ataupun lembapan. And then kalau korang perasan, actually Nike dah ditch dia punya fly wire. Fly wire ni basically just wire yang ataupun tali actually lah, yang kalau korang ketatkan tali kasut tu, dia akan grip korang punya bahagian kaki. Tapi untuk Turbo 2, disebabkan dia dah tukar upper material, so instead dia just mesh biasa. Tapi actually aku tak ada masalah dengan fit walaupun dia dah nipiskan upper material untuk kasut ni lah. Dari segi fitting, fitting kasut Turbo 2 aku rasa mungkin sedikit narrow lah, tapi since dia punya upper material agak forgiving, maksud aku tak ada dah fly wire tu, aku rasa tak ada masalah. Korang boleh cuba, tapi kalau korang memang ada jenis wide foot, aku rasa mungkin elok test dulu sebelum korang commit untuk membeli kasut ni lah. Tapi in terms of aku, flat footed, tak ada masalah, selesa. Cuma mungkin sebab Nike memang in general narrow lah, so bergesel tu perkara biasa, tapi lama-lama dia punya material tu akan meregang dan adapt dengan kaki korang bila dah break in. In terms of breaking in, sebab material Zoom X dan React, aku tak ada masalah ataupun tak encounter issue of breaking in lah. Kasut tu korang pakai in the first place sampailah beratus-ratus kilometer seterusnya, aku rasa feel dia tetap konsisten. Mungkin towards the end of the life, macam dah selepas 500km, mungkin dia agak rasa lepeh sikit ataupun kurang responsif. Tapi in general, aku boleh kata Turbo 2 adalah kasut yang durable lah, long lasting dia punya form.
Selain daripada itu, mungkin korang kena take note sikit dia punya heel counter ni. Aku rasa ini adalah satu isu utama yang aku encounter berkenaan dengan Pegasus Turbo ni. Dia punya heel counter ni walaupun dia ada letak sedikit padding, tapi korang kena lace up ataupun ikat dengan betul-betul ketat sikit lah supaya tak terlonggar ataupun terlucut semasa korang berlari. So itu sedikit sebanyak kekurangan upper material, tapi secara keseluruhannya upper material Pegasus Turbo 2 ni adalah sangat welcome perubahan ataupun kemaskini yang baik daripada Nike pada pendapat aku. Untuk midsole pula, Nike masih mengekalkan tapak yang sama kalau nak dibandingkan dengan version 1, masih menggunakan Zoom X plus React. So walaupun Nike market kasut ni sebagai Zoom X shoe, sebenarnya dia ada dua layer lah, Zoom X material dan juga React material. Tapi in general feel ataupun sensation bila korang pakai kasut ni memang dia a very lightweight shoe lah compared to kasut-kasut lain macam Pegasus 36, 37, 34, 35, all those kind of shoes lah. Kalau korang perasan, actually ada beberapa isu juga berkenaan dengan midsole Pegasus Turbo ni. Bukan saja pada Pegasus Turbo 2, malah Turbo 1 sendiri, iaitu disebabkan dia dua material yang digam ataupun disambung. So ada risiko untuk tertanggal. Sebab kita orang, actually kalau korang pernah tengok video Kofuzi dekat dia punya channel, dia pun pernah kupas isu ni. Dia came across banyak pengguna turbo, daripada Turbo 1 ke Turbo 2 pun dia punya foam tu terkoyak sebab memang ada kemungkinan gam tu jadi kering ataupun keras selepas penggunaan yang agak lama, ataupun dari segi cara kita buka kasut. Sebab kalau biasa kita buka kasut, kalau malas nak longgarkan lace ni kan, kita just tolak pakai kaki. So kalau kau tengok bahagian runcing belakang kasut ni, so tu usually structure ataupun bahagian yang akan fail pada kasut ni lah. So just make sure kalau korang beli turbo, buka kasut elok-elok, jangan just main tanggal tolak pakai kaki macam tu je. And then in terms of outsole pun sama juga, adalah bahagian forefoot and also a bit on the heel yang covered dengan rubber. Selebihnya bahagian tengah kasut is just the same, sama macam version 1, exposed foam. Tapi alhamdulillah so far aku pakai Turbo 1 aku dah 700 km and the other one aku dah pakai almost 200 km plus, and this one dah 50 km. So far tak ada masalah berkenaan dengan outsole and durability, asalkan korang punya foot strike ataupun korang punya landing pattern persesuaian ataupun optimum, should be okay, durable. In general feel menggunakan Pegasus Turbo, aku pernah cakap, kalau korang follow aku dekat ruang media sosial, so jangan lupa follow Instagram ataupun Twitter. Aku pernah cakap yang Pegasus Turbo, kalau aku diberi pilihan untuk bawa satu sahaja kasut untuk travelling ataupun outstation, aku akan pilih Pegasus Turbo as kasut tu. Sebab apa? Pemilihan material React dan juga Zoom X membuatkan dia sangat ringan, tapi pada yang sama dia lembut dan selesa. Even kalau aku nak buat long distance, aku nak buat easy slow runs, aku nak pakai berjalan-jalan semasa travelling, those material memang kombinasi ataupun pilihan yang bijak lah untuk travel dan all purpose training. Kemudian disebabkan dia menggunakan Zoom X, iaitu foam high quality ataupun top of the line premium yang Nike ada buat masa ni, di samping mengekalkan keselesaan, dia still as responsive as ever. Mungkin dia tak melantun ataupun bouncy macam carbon plated shoes macam Zoomfly, macam Vaporfly 4%, all those kind of shoes. Tapi bagi aku, untuk kasut yang serba boleh, aku rasa Turbo ataupun Turbo 2 adalah pilihan yang bijak untuk korang invest in. Ok, macam aku cakap mula-mula tadi, harga kasut ni agak premium lah, 725 untuk retail brand new. Tapi kalau korang rajin ataupun korang ada kawan-kawan yang sentiasa rajin cari bargain deals ataupun sales, actually korang boleh dapat Turbo ataupun Turbo 2
pada harga yang murah, mungkin even up to 300-200. So pendapat keseluruhan aku berkenaan dengan turbo tu, adakah ini kasut yang terbaik dari segi keseluruhan yang korang boleh beli? Aku rasa Pegasus dalam line up Nike mungkin masih lagi pilihan yang mesra beginner, ataupun kalau korang cuma boleh invest in satu kasut yang korang nak guna untuk jangka masa yang lama, aku still rasa Pegasus adalah pilihan yang terbaik, sebab dia walaupun tak spesifik untuk apa-apa tujuan, tapi dia boleh kita panggil all rounder. Dia serba boleh, dan juga dia punya durability, ketahanan tapak dia. Even kalau korang tengok kawan-kawan ataupun yang pernah pakai Pegasus, masing-masing akan cakap dia punya ketahanan foam ataupun tapak tu memang sangat-sangat durable lah. Even ada yang pakai sampai 1000 km, 1200, 1500 km, no problem, built to last. Dan harga dia pun lebih murah berbanding dengan turbo. Tapi kalau turbo korang boleh dapat pada harga yang murah, bagi aku it's a no brainer. Korang boleh rely and invest on this shoe, dan aku rasa turbo 2 ataupun turbo 1 pun kalau korang boleh jumpa, sebab tapak actually sama, adalah pembelian yang sangat berbaloi lah. So kalau korang rasa video ni bermanfaat ataupun membantu dalam korang punya pemilihan untuk mendapatkan kasut, jangan lupa like video ni, share, tinggalkan komen di bawah, mungkin bagi cadangan untuk video apa yang seterusnya aku boleh review. Dan till next time, bye.